Cuma isunya dah kadang-kadang adakah kita bersedia untuk lakukan. Cuma kita kadang-kadang bimbang, takut dia mungkin mengganggu pada rawatan ibu hamil. Dan bolehkah kalau kita gunakan adalah renjatan jantung. Saya dah kongsikan bahawa sebelum ini bahawa salah satu cara untuk rawat jantung berdebar ni lah kadang-kadang kita menggunakan renjatan jantung atau kita panggil electrical shock. Dan itu biasanya kita gunakan sekiranya kita ada kes emergency sahaja. Maksudnya ada kalau satu pesakit ibu hamil yang datang kepada kita, jantungnya bergerak terlalu laju atau tak stabil, dan syaratnya mesti ada masa yang sama ada tekanan darah yang memang rendah, jantung laju, blood pressure drop. Kerawatan yang kita gunakan kalau orang biasa memang tak jadi isu. Kita akan gunakan kaedah renjatan elektrik atau electrical shock untuk hentikan pergerakan jantung yang tak stabil. Electrical shock adalah satu kaedah rawatan yang agak berkesan untuk menghentikan degupan jantung yang tak stabil. Memang sangat power. Cuma isunya adalah kadang-kadang adakah kita bersedia untuk lakukan perkara ini, terutamanya pada ibu-ibu hamil. So kita akan menggunakan tenaga elektrik yang agak tinggi 50 watt, 100 watt, 150 watt, 200 watt, sampai kalau zaman lama sampai 300 watt. Itu 300 watt tu memang agak tinggi jadi kalau di rumah tu mungkin lebih tinggi tapi kalau di yang di hospital, kita kawal penggunaan jumlah renjatan elektrik yang kita akan gunakan kepada pesakit-pesakit. Walau bagaimana pun tetaplah kaedah ini agak menyakitkan. Sebab tu kalau kita lakukan prosedur ini, kita kalau sakit tu sedar, kita akan tidurkan dahulu. Kita akan bagi dia ubat tidur supaya kita boleh lakukan prosedur renjatan jantung. Jadi kita akan bagi pesakit tidur supaya pesakit tak sedar dan kurang mendapat sakit. Itu kalau kes tu kes sedar. Tapi kalau pesakit tak sedar macam mana? Tekanan darah rendah sangat. Kalau pesakit tu kalau tekanan darah rendah sangat, dah tak ada siapa, time tu kita akan buat je. Sebab kita tahu itulah satu prosedur yang boleh menyelamatkan nyawa pesakit. Itu bagi pesakit, itu simple lah. Kalau pesakit kita, pesakit yang tidak ada kalau bukan ibu hamil. Kalau ibu hamil macam mana? Boleh tak kita buat prosedur ini? Biasanya kita tidak akan lakukan kecuali kerana itu memang betul-betul berbahaya, dan setelah mendapat konsen, mendapat kebenaran daripada pesakit ataupun waris terdekat. Sebab kita tahu salah satu risiko renjatan jantung ni adalah kadang-kadang boleh menyebabkan masalah pada baby yang dikandung. Pada ibu kita tak bimbang, tapi kita bimbang pada baby yang kita kandung. Takut mungkin menyebabkan keguguran atau menyebabkan masalah-masalah pendarahan contohnya. Sebab kita akan syok di dada dan dia tidak akan bergerak daripada jantung. Kita ada dua pad depan dengan belakang ni supaya dia bergerak. Cuma kita kadang-kadang bimbang, takut dia mungkin mengganggu pada baby yang dikandung. Yang kedua, sebaik-baiknya kita akan cuba elakkan renjatan jantung ini. Kalau benda tu diperlukan, kita akan cuba tunda sampailah kalau ibu dah mengasuh bulan fasa ketiga, mengandung, kita panggil third trimester, maksudnya 6 bulan ke atas. Tapi kalau kita perlukan, tak ada pilihan lain, dan kita dah cuba macam-macam cara, kita dah mulakan ubat tapi masih gagal, dan option yang akhir adalah renjatan jantung, itu pun kita akan buat, kita akan postpone. Yang ketiga, kita akan cuba limitkan penggunaan tu. Maksudnya ini pilihan terakhir dah, kita dah cuba tak dapat juga, dan this is the only option yang ada.